أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، هب لنا علما وحكمة وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم يسر ولا تعسر وتم بالخير. ثم أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah. Marilah kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sudi untuk meneruskan semua nikmat-nikmatnya kepada kita semua ini. Moga-moga dengan syukur kita itu dia menambahkan lagi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia boleh membuka pintu hati kita untuk kita mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luas. Saudara-saudari yang saya hormati, minggu ni kita nak sambung bicara kita tentang kitab Safinatun Najah kita ini. Pada minggu yang lalu kita telah melalui sebahagian perbincangan berkenaan dengan mukaddimah kitab kita ini, dengan kita melihat kepada syarahan kitab Safinatun Najah, iaitu kitab Kashifatus Saja li al-Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Asy-Syafi'i. Baik, minggu ni kita masuk ke muka surat 28. Betul ya? Kita dalam rangka menghuraikan mukaddimah khutbah Syekh, dia cakap sebelum ni apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita telah melihat apa pengertian Alhamdulillahi Rabbi. Hari ini kita nak tengok lanjutan kepada syarahan-syarahan tersebut kepada perkara-perkara yang saya pilih lah, yang kita pilih. Bukan kita nak baca semua dalam kitab Kashifatus Saja. Kita hanya akan fokus kepada kitab Safinatun Najah. Mana-mana syarah yang kita rasa perlu kita ambil, cantik, Masya Allah, kita akan ambil. Baik. Qala al-syarih rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Lamma iftataha, itu dalam paparan ada, tuan-tuan saudara-saudari boleh tengok situ. Lamma iftataha bil basmalati iftitahan haqiqiyan, iftataha bil hamdalati iftitahan idafiyan, jam'an bainal hadithai al basmalati wal hamdalati. Tatkala musannif iaitu Syekh Salim Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i, dia mulakan kitab dia ni dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembukaan yang hakiki. Okey, iftataha, jawab kepada lama. Maka dia mula pula, maka dia buka pula, iftataha, membuka pula kitab dia ni bilhamdalati, dengan puji-pujian kepada Allah SWT, dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iftitahan idafiyan, sebagai pembukaan idafi, tambahan kepada iftitahan hakiki yang di awal tadi. Ya. So, maknanya tak cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pasal apa itu? Jam'an maf'ul ajli, kerana menghimpunkan di antara hadisai, dua hadis, iaitu hadis al-basmalah, sebagaimana hadis yang kita lalu sebelum pada ni, saya tak mahu ulang, dan hadis alhamdulillah. Okey. Waqtidaan bil kitabi aidan, dan waw ataf pada jam'an, ya, kerana
mengikut bagi kitab juga, bagi Al-Quran, bagi mushaf maknanya. So Al-Quran mula-mula bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Wa amalan, dan ataf wa jam'an juga kerana beramal dengan hadis, amalan bi hadis Ibnu Majah, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bilhamdillah fahuwa ajzam, wa fi riwayatin fahuwa aqta'u, wa fi riwayatin fahuwa abtaru. Wal makna ala kullin, makna semua itu dengan riwayat yang tiga itu, maqtu'ul barakati wa naqisuha wa qaliba, terpotong berkat, kurangnya berkat, sikitnya berkat. Imam An-Nawawi ada tambah dalam bab ini, qala An-Nawawi rahimahullahu taala, dalam kitab Al-Azkar disebutkan di situ, yustahabul hamdu fi ibtida'il kutubil musannafati, digalakkan ataupun disunatkan. Biasanya yustahabu kita terjemah disunatkan, ya. Sebenarnya yustahabu, istihbab ini dia tak sampai ke peringkat sunat, sebagaimana sunat yang lain-lain lah, seperti sunat baca bismillah sebelum makan, sebelum sunat basuh tangan, sunat sebelum ambil wudu kita basuh tangan, itu sunat betul, ya. Kita panggil an-nadbu ataupun sunnat, yusannu ataupun sunnatu, kan. Adapun yustahabu ni dia rendah sikit. Apa-apa ada perbezaan sikit sebanyak ni pasal melihat daripada kuatin dalil, kekuatan dalil. So kekuatan dalil yang ini, kekuatannya berada di peringkat yang agak rendah sikit daripada sunat yang kuat ini, maka dia duduk di tangga istihbab. Yustahabbul hamdu fi ibtida'il kutubil musannafati, ya, disunatkan ataupun digalakkan, ya. Asal perkataan yustahabu tu istahabba dengan makna dibilang cantik, dibilang molek, yustahabu, dibilang elok, dibilang kasih, macam tu. Yustahabu, dibilang cantik, dibilang elok, ya, mengucapkan alhamdu fi ibtida'il kutubi al-musannafati, ya, pada permulaan, ya, buku-buku, kitab-kitab yang dikarang. So diucapkan itu bismillahirrahmanirrahim, bukan alhamdulillahirabbil alamin. Cantiknya begitu. Okey. Wa kadza fi ibtida'i durusil mudarrisin, dan demikian juga, dan seperti ini juga, waw harfu atfin, kaf, kaf itu litashbih, dha isim isyarat, ya. Dan seperti ini juga, seperti yang disebut itu, maknanya sunat juga, yustahabbu juga, ya, kita ucap alhamdu fi ibtida'i durusil mudarrisin, pada permulaan pengajian guru-guru mengajar, ya. So guru-guru mengajar sunat ucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan murid-murid yang mendengar pun sunat, ya, membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Okey, bismillah dan alhamdulillah dua-dualah. Cuma sini dia fokus kepada alhamdu. Yustahabbul hamdu fi ibtida'il kutubil musannafati wa kadza fi ibtida'i durusil mudarrisin. Wa qira'atit talibina baina yadayil muallimin, dan bacanya murid-murid akan apa-apa kitab di hadapan para guru. So di antara uslub belajar, ya, bukan saja guru baca kitab, anak murid dengar, ya. So di antaranya juga ialah murid baca kitab depan Tok Guru dengar dan Tok Guru tasahihkan. So kalau kita tengok, ya, ulama-ulama kita bila dia orang belajar kitab? Dia orang belajar kitab betul-betul bila? Jawabnya dengan kesempitan masa, ya, yang ada umur yang tambah gini, bukan lama pun, kejap aja. Okey. So
Kalau nak mengaji belaka semua kitab tak sempat. Tak dan. Ya. Habis homo dulu. Oleh sebab yang demikian, di antara kaedah nak speed dalam belajar bagi mereka yang sudah mutqin dalam ilmu ialah bacanya murid di hadapan guru. So murid pergi jumpa guru, ya minta nak baca kitab dan guru tengok dan aminkan. Ya. Guru perakukan. So itu di antara bentuk pengajian. Ya. Ulama-ulama kita ya banyak buat macam ni. Okay. Untuk speed, untuk mengambil keberkatan ya daripada kitab-kitab yang besar-besar lah, biasa kitab besar-besar. Ya. Kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Bila nak habis ngaji kitab tu? So para ulama-ulama kita zaman dulu, dia orang nak cepatkan habis kitab tu, dia orang baca aja depan syekh. Okey, baca depan syekh. Syekh dengar aja. Sambil tidur, sambil macam-macam minum air. Guru dengar, tu usahkan. Okey. Ada masalah bincang. Macam tu. Sawa'un qara'a hadisan aw fiqhan aw ghairahuma, sama ada baca tu baca hadis kah, baca fiqh kah, baca lain-lain. So disunatkan kita baca alhamdulillah ketika kita mulakan kelas itu. Selepas baca bismillahirrahmanirrahim lah. So dua-dua tu kita himpunkan bersama. Wa ahsanul ibarati fi dhalika alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ibarat yang paling baik dalam hal alhamdu ni, nak puji Allah SWT di permulaan semua perkara ini, yang paling baik ialah alhamdulillahirabbil alamin. Itu cantiklah tu perkataan. Wa qala ba'du syafi'iyyati, ni dinukilkan dalam kitab Al-Azkar juga Imam An-Nawawi, afdalul mahamidi an yuqala alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya. So afdal puji-pujian itu bahasanya dikatakan alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. So ibarat ini kita masukkan dalam doa. So kan tak ada masalah. Dalam doa kita ada. Baik. Habislah situ. Tu ada kila lagi lah bawah tu ya. Afdalul mahamidi an yuqala alhamdulillahi bi jami'i mahamidi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Ayat tu kita ni agak kurang familiar dengan ayat ini. Wa zada ba'duhum adada khalqihi kullihim ma alimtu minhum wa ma lam a'lam. Ini kita jarang-jarang kita jumpa orang-orang yang baca doa macam ni pun jarang-jarang. Okey. Baik. Ada dalam hadis yang lain seperti hadis Ibni Majah, wa fi khabar Ibni Majah an Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Yani alal aqal kita banyak juga dengar daripada para guru-guru kita, para masyayikh kita yang sebut perkataan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Okey. Kalau yang atas tu jarang kita dengar. Baik. So Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini menyebut ya, kalau dia tengok benda yang dia suka, Nabi akan sebut alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa idza ra'a ma yakrahu, apabila Nabi tengok benda yang Nabi tak suka, Nabi akan kata alhamdulillah ya ala kulli hal. Rabbi inni a'udzubika min hali ahli an-nar. Ya. Segala puji bagi Allah di atas semua perkara. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada keadaan orang ahli neraka. Okey. Baik. So itu sebagai tambahan kepada perbincangan kita alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Atas. Kemudian disyarahkan oleh tok syarih kita ni wa bihi. Itu sebelumnya kita bulam bracket ataupun kita besarkan dia. Kita boldkan dia macam dalam kitab kita ni dia boldkan supaya nampak berbeza.
supaya nampak bahawasanya dia adalah matan yang disyarahkan. Wabihi la bighairihi. Wabihi dan dengannya, dengan Allah Ta'ala. Tidak dengan lainnya, tidak dengan selain Allah SWT. Nasta'inu, ya, dengan Allah Ta'ala lah kita minta tolong, tidak dengan yang lain. Karena yang lain tak mampu untuk memberi pertolongan dengan pertolongan yang sebenar. Nasta'inu ay natlubul ma'unata, kita minta pertolongan. Nasta'in, alif sinta kat depan itu dengan makna at-talab, ay natlubul ma'unata, kita minta pertolongan. Fataqdimul jari wal majrur li ifadatil ikhtisas, mendahulukan jar majrur, ya, daripada dia punya muta'allaq. Nasta'inu duduk belakang untuk memberi ifadah ikhtisas, maknanya ikhtisas, minta tolong itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kalau kita nak sebut nasta'inu bihi, okey, wa nasta'inu bihi, okey je. Tapi kita dahulukan wa bihi nasta'in, jar majrur kita dahulukan untuk tujuan ifadatil ikhtisas. Kita nak khususkan hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang kita minta tolong. Orang lain kita tak minta tolong. Ala umuri dunia wad din yutlaqud dinu lughatan ala ma'anin katsiratin. Ya, diitlakkan agama itu secara bahasanya di atas makna yang banyak. So apabila sebut kata ad-din, ad-din itu banyak maknanya. Minha, sebahagian daripada min litaba'id, sebahagian daripada maknanya at-ta'atu, ketaatan, al-ibadatu ibadah, al-jaza'u balasan, al-hisabu kira-kiraan, timbangan. Okey, itu dari sudut lughatan, dari sudut bahasa. Maka sah kita guna perkataan ad-din untuk mengibaratkan al-jaza' wal hisab wal ibadah wal ta'ah. Tak ada masalah. Sebab tu ada perkataan kama tadinu tudan, sebagaimana kamu beragama begitulah kamu akan dibalas. Ada kilat pula dah. So kalau ada kilat ni saya takut sikit. Sebab apa? Bukan takut dia sambar kita, dia sambar ni laptop. Aduh, sambar laptop ni letih aku. Sebab apa? Semua barang duk dalam ni belaka. Moga-moga dia tak ada lepas ni. Hujanlah, nak hujan pun kilat jangan ada. Baik. Wa syara'an, dan dari sudut syarak, apa maknanya? Atau pada lughatan, yutlaqud dinu syara'an, diitlakkan, diguna perkataan ad-din itu, ya, dari sudut syaraknya. Syara'an ay fi syar'i, orang panggil mansubun binaz'il khafid di situ, ala ma syara'ahu Allah ala lisani nabiyhi min al-ahkam. Diitlakkan perkataan ad-din secara syaraknya di atas. Ala tu kita panggil mutaaddi kepada yutlaku. Yutlaku dia mutaaddi dengan ala. Yutlaqud dinu lughatan ala ma'anin katsiratin. Sini pun sama juga, yutlaqud dinu syar'an ala ma syara'u. Ya. Diitlakkan perkataan agama, ya, pada syarak di atas apa yang mensyariat akannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ala lisani nabiyyi, di atas lidah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min al-ahkam, daripada hukum hakam. Min lil bayan, bayan bagi ma syara'ahu Allah. So kalau kita nak buat ayat yang lebih sharp, lebih tepat, yutlaqud dinu syara'an, diitlakkan perkataan agama dari sudut syarak di atas hukum hakam yang disyariat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lafaz dalam bahasa Melayu yang lebih sharp. So walaupun kita raikan lafaz yang disebut oleh syarih, iaitu
diitlakkan agama dari sudut syarak di atas apa, di atas perkara, di atas benda yang mensyariat akan benda itu oleh Allah Ta'ala di atas lidah nabinya Nabi Allah, ya, minal ahkam, daripada hukum hakam. Okey. So kena nak terjemah macam tu, okey, bagus, masya-Allah. Tapi kena tahu bahawasanya minal ahkam itu, min lil bayan. Bayan bagi mana? Bagi ma. Ma mana? Numa di atas tu. Ala ma syara'ahu Allah. Pasal apa ma itu perlu dibayankan? Kerana ma itu kita panggil isim mausul. Isim mausul yang mubham. Isim mausul yang mubham. Dia mubham. Dia tak tahu apa. Ma tu benda. Apa benda? Barang. Apa barang? Macam tu. So barang itu perlu dibayankan, perlu diterangkan apa makna bayan itu. So itulah peranan min al-ahkam, daripada hukum hakam. Min itu kita panggil min lil bayan. Bayan kepada mubhamnya ma, isim mausul yang mubham itu. Wa summiya dinan li'annaha nadinu lahu. Dinamakan agama itu sebagai agama. Summiyad dinu dinan, begitu ya. Dinamakan din itu sebagai din li'annana, kerana kita nadinu lahu, kita beragama, kita berhukum hakam, ya, lahu din. Okey. Ai na'taqidu wa nanqadu, kita beriktikad, kita menurut, nanqad mana kita mengikut. Wa summiya aidan millatan, dan agama itu summiyad dinu aidan millatan, dinamakan juga agama itu sebagai millatan, min haitsu anna al-malaka yumlihi, daripada sekira-kira bahawasanya malaikat yumlihi, dia yang menyampaikan, ay yulqihi ala rasuli, mencampakkannya kepada Rasul. So apabila malaikat terima perintah daripada Allah SWT supaya menyampaikan kepada Rasul, malaikat datang dan sampaikan kepada Rasul, maka perbuatan itu dipanggil millatun, ya. Penyampaian, penganugerahan, anugerah takut dia jauh sangat, ya. Pentauliahan, bukan tauliah pula dah, macam itulah lebih kurang. Wa huwa yumlihi alaina, dan kemudian huwa kembali pada Rasul pula menyampaikan, ya, mencampakkan perkara agama ini kepada kita, ya, memanjangkan hal agama ini kepada kita pula. Sebab itulah kita dipanggil millah, ya. Sebab itu perkataan lain kepada ad-din al-millah. Wa summiya aidan syar'an wa syari'atan min haitsu anna Allah syara'ahu lana, dinamakan juga ad-din sebagai syar'an wa syari'atan. Kita panggil apa? Ni syarak. Mengikut syaraknya, mengikut ad-dinnya. Bila sebut kata syarak, ad-din. Mengikut syariat, kita bercakap pun kita juga kan. Mengikut syariat, iaitu mengikut agama, mengikut ad-din itu sendiri. So dinamakan ad-din juga sebagai syar'an wa syari'atan min haitsu, daripada sekira-kira annallaha syara'ahu lana, Allah SWT yang mensyariat kepada kita, ya. Ai bayyanahu lana ala lisanin Nabi SAW. Allah SWT yang menerangkan agama kepada kita di atas lidah Nabi SAW. Habislah situ. Kembali kepada matan di atas. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala asy-syarihu wa sallallahu.
Syarih nak jelaskan apa itu wasallallahu. Ai zadahu Allahu atfan wa ta'ziman. Ya. Salla apabila kita nisbahkan kepada Allah Ta'ala, maka dia membawa makna Allah menambahkan kepada baginda Nabi SAW, zadahu dan Nabi oleh Allah Ta'ala atfan, ya, wa ta'ziman, keagungan, kehebatan. Okey. Wasallama, itu maksud salla. Wasallama pula ai zadahu Allahu tahiyatan uzma. Allah Ta'ala tambahkan, ya, kepada Nabi SAW tahiyah yang agung, ya, tahiyah, kesejahteraan yang agung. Balagat ad-darajatal quswa, yang mana sampai tahiyah itu ke derajat yang tinggi, paling jauh sekali, paling tinggi sekali. Okey. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. So apa yang dicapai oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah yang tidak pernah dicapai oleh mana-mana makhluk di kalangan para anbiya, di kalangan para malaikat, tak sampai. Okey. Ala sayyidina Muhammadin. Itu masalah tu saya tak mau baca. Itu panjang kalau kita baca. Yang ni kita tak baca, ya. Itu pas ke bawah. Ala sayyidina Muhammadin. Ya. Ke atas penghulu kami Nabi Muhammad. Apa dia cakap tadi? Wa sallallahu wa sallama. Berselawat oleh Allah Ta'ala dan bersalam ke atas penghulu kita Nabi Muhammad. Apa maksud ala sayyidina Muhammad? Ya, huwa afdalu asma'ihi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu adalah seafdal nama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang paling cantik, yang paling hebat, yang paling bagus, ya, bagi Nabi kita ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nama Nabi kita ni banyak. Nama Nabi kita ni banyak, dihimpun oleh para ulama sampai ada 500 nama Nabi kita. Okey. Nama Nabi kita ni lebih daripada 400-500. Okey, bahkan ada yang himpun sampai 800 nama Nabi kita SAW. So itu menunjuk kemuliaan al-musamma, iaitu Nabi kita SAW. Ya, zat dia tu, diri dia sendiri tu mulia dengan banyaknya nama. Kasratul asma tadullu ala uluwi darajatil musamma. Banyaknya nama, Allahumma salli ala Muhammad. Banyaknya nama menunjukkan di atas mulianya yang dinamakan, yang memakai nama tersebut. Okey. Baik. Huwa afdalu asma'ihi. Nama Muhammad itu adalah seafdal nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal musammi lahu bidzalika jadduhu Abdul Muttalib fi sabi'i wiladatihi li mauti abihi qablahu. Dan yang menamakan baginya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukang yang bagi namanya, ya, bidzalika dengan nama Muhammad itu ialah fa'il pada khabar jadduhu, ialah datuk Nabi kita SAW. Siapa? Abdul Muttalib atau bayan. Fi sabi'i wiladati, pada hari ke-7 kelahirannya. Pasal apa yang datuk dia bagi nama? Limauti abihi qablahu, kerana matinya bapa Nabi kita SAW sebelum daripada lahirnya. Qabla wiladatihi. Qabla wiladatihi, sebelum daripada lahirnya. So oleh kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirnya dalam keadaan yatim, tidak adanya bapa, maka yang mengambil tanggungjawab, ya, perihal baginda Nabi kita adalah datuknya Abdul Muttalib. Okey. Faqila lahu,
maka dikatakan bagi Abdul Muttalib, lima sammaitahu Muhammadan walaysa min asma'i abaina wala qaumika walaysa min asma'i abaika wala qaumika. Lima, kenapa? Limadha, ringkasan pada limadha. Lima, kenapakah kamu namakan Muhammad ini, anak ini, baby ini sebagai Muhammad? Ya, kenapa dinamakan Nabi Muhammad SAW sebagai Muhammad? Walhal tidaklah Muhammad itu daripada nama-nama keturunan kamu, dan juga bukan juga nama kaum kamu. Tak ada dalam kaum Quraisy itu namanya Muhammad. Tak ada juga di kalangan salsilah datuk neneknya Nabi kita SAW yang nama Muhammad. Pasal apa gibuh nama ni? Faqala, maka jawabnya Abdul Muttalib, rajautu an yuhmada fis sama'i wal ardi. Aku harapkan bahwasanya ya Nabi Muhammad ini dipuji di langit dan di bumi. Itu jawab spontan Abdul Muttalib. Wa qad haqqaqa Allahu raja'ahu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala merealisasikan harapannya itu. Maka sungguh Nabi kita SAW mendapat pujian yang tidak pernah putus daripada penghuni langit dan juga penghuni di bumi ini. Okey. Kemudian kita tengok sikit lagi kat bawah tu. Okey. Tu dia ada kil. Wakilah. Ada riwayat yang mengatakan al-musammi lahu bidzalika ummu, yang menamakan, orang yang menamakan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan demikian itu nama, iaitu Muhammad, ialah mak dia, mak Nabi kita. Pasal apa alasannya? Ataha malakun, datang pada mak Nabi kita ni oleh malaikat. Faqala laha, maka katalah oleh malaikat itu kepada maknya Nabi kita, hamalti bi sayyidil bashari fasammihi Muhammadan. Kamu sedang mengandung ya dengan penghulu sekalian manusia, maka lahir nanti kamu namakan dia fasammihi. Ma itu ma pula dah. Ya itu ya, apa nama ni, taknis ya. Maka namakan kandungan kamu nanti Muhammadan. Itu ada riwayatnya. So disebut dalam banyak kitab, di antaranya dalam kitab Barzanji. Laqad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah fasammihi idza wada'tahu Muhammadan li'annahu sayuhmadu uqba. Okey. Tu tak berapa nak ingat dah. Apa nama ni? Barzanji. Okey. Sesungguhnya kamu mengandung, qad hamalti bi sayyidil alamin, dengan sayyid, penghulu kepada sekalian alam, wa khairil bariyah, dan sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia. Fasamihi idza wada'tihi Muhammadan, maka namakan baby ini apabila kamu lahir nanti sebagai Muhammad. Li'annahu, kerana dia satuhmadu, akan dipuji, uqbah, selepas daripada ini. So memang benar sungguh Nabi kita SAW dipuji di langit maupun di bumi. Masya Allah, tabarakallah. So kita boleh himpunkan kedua-dua riwayat ini, iaitu riwayat yang menyebut bahawasanya tukang yang bagi nama kepada Nabi kita ialah datuk dia Abdul Muttalib, dan tukang riwayat yang kedua, tukang bagi nama pada Nabi kita adalah mak dia. So dua-dua ni boleh ditaufikkan, boleh disatu. So apabila dia beranak, mak dia beritahu kepada datuk dia bahawasanya dia datang mimpi, malaikat datang beritahu suruh bubuh nama Muhammad. Lalu Sayyidina Abdul Al-Muttalib berkenan dengan nama itu dan menamakannya dengan Muhammad. Okey. Tersalah saya sebut Sayyidina Abdul Muttalib tadi. Tapi tak ada masalah, kita boleh bagi
gelaran Sayyidina kepada Abdul Muttalib, ya, kerana dia adalah penghulu kepada Quraisy pertamanya, dan keduanya dia adalah ahlu al-fatrah, orang yang di zaman fatrah, di zaman tidak adanya Nabi dan Rasul. Maka orang yang zaman fatrah ini najun, mereka ini selamat, ya, tak kena masuk neraka, tak masuk neraka. Ini sebagaimana pendapat ulama kita ahli sunnah wal jamaah begitu. So Abdul Muttalib datuknya Nabi SAW ini, dia lahir ataupun dia hidup dan mati sebelum bangkitnya risalah Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka dia adalah ahlul fatrah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Itu jelas. قال الشارح رحمه الله وإنما أتى بالصلاة في أول كتابه على رسوله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم أملا salah berarti sasur tentang bil hadisil kursi, dan hanya saja datanglah oleh musannif, atal musannif, ya, kena tanda situ musannif, mendatanglah oleh musannif bis salati, dengan ucapan salawat fi awali kitabi, di awal kitabnya ini, ala Rasulillah, di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangkan dengan selawat di awal kitab ni, selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, amalan, kerana beramal, bil hadisil kursi, dengan hadis kursi, wa huwa qauluhu ta'ala, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man, mana dah, lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu ni'mata ala yadayhi. Allah. Ini hadis ini ataupun hadis kursi ini ada dalam kitab Kanzul Ummat. Okey. Itu boleh dirujuk dalam kitab Kanzul Ummat. Abdi, wahai hambaku, wahai manusia, lam tashkurni, kamu tak dikira bersyukur kepadaku. Idza lam tashkur, sekiranya kamu tidak berterima kasih. Man ajraitu, kepada orang yang aku perlalukan, an-ni'mata, segala nikmat, ala yadaihi, di atas kedua tangannya, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So wahai hamba, kamu ni dikira tidak bersyukur kepadaku apabila kamu tidak berterima kasih kepada orang yang aku jadikan dia sebagai asbab kepada turunnya nikmat, ya, kepada sekalian alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan rahmat itu adalah nikmat yang sangat besar. Okey. So ringkas cerita itu tak boleh tak perlu panjang-panjang, ya. So kita dah boleh faham bagaimana Allah SWT menjadikan Nabi kita sebagai wasilah kepada tumpahnya rahmat Allah SWT kepada sekalian alam ini. Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam alwasitatu al-uzma lana fi kulli ni'matin, bal huwa aslul ijadi li kulli makhluqin Adam wa ghairihi. Ni aneh sikit di sini, ya, tapi walaupun kita orang yang beriman, kita orang yang dah biasa dengan kitab, kita orang biasa dengan dunia para ulama, tak jadi pelik benda macam ni. Benda ni kalau dibesar-besarkan, diwairakan, dia boleh jadi isu. Okey. Wala syakka, dan tidak ada syak lagi, annahu, bahwasanya Nabi SAW al-wasitati, ialah perantara, al-uzma, yang agung, lana, bagi kita manusia, fi kulli ni'matin, pada setiap nikmat. Allah Ta'ala kurniakan nikmat pada kita ni, wasitahnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa aslul ijadi li kulli makhluqin, katanya Tok Syarih kita ni, Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, bahkan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah asal kejadian, ya, adalah asal kejadian bagi setiap makhluk. Semua makhluk ni boleh Allah Ta'ala adakan, boleh Allah Ta'ala wujudkan, ya,
asalnya adalah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam wa ghairihi, termasuk Nabi Adam dan lain-lainnya. Termasuk Nabi Adam dan lain-lainnya. Nabi Adam tidakkah Nabi Adam sebagai manusia yang pertama? Ya, secara basyariahnya begitu. Tetapi secara hakikatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah asal kejadian. Okey. Sebab itu dalam hal ini akan disebut-sebut awwalu ma khalaqallahu ruhi au nuri. Kan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir ibni Abdullah, yang mana hadis ini ditimbang ataupun dinilai maudhu' oleh sebahagian ulama, ya. Walaupun maudhu' itu maudhu' yang tidak disepakati. Itu satu hal yang perlu kita ketahui. Ya, betul hadis itu dihukum ataupun dinilai maudhu' oleh sebahagian ulama, tetapi dia dinilai tidak maudhu' oleh sebahagian ulama yang lain. Okey. So hadis yang kita tak boleh betul-betul bersandar ialah hadis yang maudhu' ijma'an, secara ijma' oleh para ulama, ya. Yang tu tak boleh, ya, haram yang tu. Tapi kalau hadis itu dihukum maudhu' oleh sebahagian ulama, tidak oleh sebahagian ulama, maka kita boleh bersandar kepada ulama yang mengatakan hadis itu tidak maudhu'. Okey. Maksudnya hadis ni dia sangat kompleks, dan kita sebagai orang biasa, orang awam ini hendaklah terbuka dan menerima ilmu hadis daripada para ulama yang muktabar, ya, dengan penuh keterbukaan. Jangan pula kita terima hadis daripada orang yang mutasyaddidin, maupun juga orang yang mutasahilin, orang yang bermudah-mudahan sangat, tu tak boleh juga. Kena berhati-hati. Orang yang mutasyaddid sangat pun tak boleh juga, ya. Kita ummatan wasata, kita ambil jalan pertengahan dengan cara yang lebih terbuka. Selagi ada ulama muktabar yang menggunakan hadis itu, yang berdalil dengan hadis itu, yang pakai hadis itu khususnya dalam bab targhib, tarhib, fadailul amal, al-qisas, dan bab-bab fadail yang biasa, maka itu tidak ada masalah. Okay. So dalam bab ini ada tawassu' sikit, luas, ya. Wa biqaulihi, atau ataf kepada amalan bil hadis. Okey, ataf pada amalan bil hadis. Muka surat sebelah. Amalan bil hadisi al-kursi gini tadi, wa biqauli, dan dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazal al-malaikatu tusalli alaihi ma damasmi fi dhalikal kitab. Ini pun dalam hadis yang diriwayatkan dalam Kanzul Ummat. Okey, siapa yang berselawat ke atasku, kata Nabi, dalam satu kitab, dalam satu buku yang ditulis, ada selawat depan tu, selawat tu ada situ, maka apa yang dia dapat? Lam tazalil malaikatu. Kalau kita nak wasal, kita baris bawahkan huruf lam gitu. Lam tazalil malaikatu, sentiasalah para malaikat, tusalli alaihi, berselawat ke atasnya, ke atas orang yang menulis dalam kitab dia, selawat pada Nabi SAW. Madamasmi, selama mana nama aku, kata Nabi, fi dhalikal kitabi, itu ada dalam kitab itu. So sebab itu para ulama, ya, menulis, ya, mereka tak tinggal selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hebatnya selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengundang selawat para malaikat kepada orang yang menulis dalam kitab dia selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. So benda ni benda tak ada dunia zaman sekarang. Cubalah kita tengok buku-buku zaman sekarang. Tak ada yang nak tulis selawat. Tak ada yang nak, bahkan sampai bismillah pun dah tak ada zaman sekarang. Buku-buku zaman sekarang. Cuba tengok jena-jena, muka jena-jena tengok. Bismillah tak tahu mana, alhamdulillah tak tahu mana, selawat pun tak tahu mana. Buka-buka kitab, buka-buka perbahasan, masuk dalam perbahasan lalu.
Itu sebab itulah buku-buku, jurnal-jurnal, tulisan-tulisan, makalah-makalah zaman sekarang ni tak ada keberkatannya, kurang keberkatannya. Okay. Sama ada tak ada ataupun kurang keberkatan. Kerana apa? Kerana tidak ada benda-benda ini. Okey. Qala Abdul Mu'ti. Ini saya rasa bolehlah kita ambil istifadah. Qala Abdul Mu'ti Ibnu Salim As-Simillawi. Simillawi. Ini di mana tak tahulah, wallahu alam. Fi makna hadzal hadis, ni ulama kita, ay man kataba salata wa salla. Ya, pada makna hadis yang disebutkan di atas, ya, dia kata man kataba salata wa salla. So maksud hadis man salla alayya fi kitabin. So maksudnya man kataba salata wa salla. Orang yang menulis selawat dalam buku dia dan dia sendiri pun berselawat. Au qara'a as-salata al-marsumata fi ta'lifin hafilin aw risalatin. Ataupun orang yang membaca selawat yang ditulis pada ta'lifin hafilin, pada tulisan yang besar, aw risalatin, ataupun pada sesuatu risalah, lam tazalil malaikatu, maka berterusanlah, sentiasalah para malaikat, tad'u lahu, berdoa baginya, bil barakati, dengan keberkatan, au tastaghfiru lahu, ataupun beristighfar kepadanya, kepada orang yang menulis dan membacanya itu. Okey, so ini dari sudut itmamul faidati, untuk menyempurnakan faedah. So nak sebut di situ hebatnya selawat itu, sampai orang yang tulis selawat dalam buku dia, ya, kemudian buku dia itu disimpan, tak ada buat apa pun, tak ada orang baca pun, duk simpan dalam rak. Tapi bagaimanapun malaikat terus menerus berselawat kepada orang yang menulis tadi. Itu hebatnya selawat kan. Habis di situ, ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Qauluhu khatamin nabiyyin bi fathi ta'i wa kasriha, boleh baca dua wajah. Khatamin nabiyyin, khatimin nabiyyin, dua-dua. Wal kasru ashharu, khatimin nabiyyin, kasrah itu lebih masyhur. Ay tabi'ihim, tabi'ihim, kama fi al-misbah, ya, khatimin nabiyyin dengan makna tabi'ihim, dengan makna penyudah kepada para anbiya, para nabi. Tabi'i, dia yang tutup, tukang tutup. Fala nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi nabi selepas daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa akhiruhum, maka dia, huwa dia nabi, akhiruhum, yang akhir sekali di kalangan para nabi, fil wujudi, pada kewujudan yang realiti di atas muka bumi inilah, bi'tibari jismihi fil khariji, dengan iktibar jisimnya, bodinya, fil khariji, pada keluar. So kalau ikut keluar, yang kali keluar ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau ikut yang meninggal, bukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang wafat terakhir. Yang wafat terakhir ialah beberapa nabi lagi yang dikatakan masih hidup. Bukan dikatakanlah, yang diriwayatkan masih hidup. Ya, termasuk Nabi Ilyas, Nabi Idris, itu tak mati lagi, duk ada lagi sekarang. Dan termasuk Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa tu jelas-jelas lah, ya, dia pun masih hidup lagi, sedang menunggu waktu dan ketika perintah Allah SWT untuk turun ke dunia ini. Tapi walaupun
turunnya dia itu alamat besar kiamat, dan turunnya dia itu Nabi Isa dalam keadaan dunia ini dipenuhi dengan fitnah, dan fitnah yang paling besar bahkan, yaitu fitnah Ad-Dajjal. So kita ni berada di akhir zaman. Kita persiapkanlah diri kita sikit-sikit, bagi ada amalan biar kuat sikit, ya, supaya kalau tiba-tiba keluarnya Dajjal, kita tak tertipu daya dengan tipu daya dia. So amallah apa-apa yang patut, ya, amalan-amalan yang boleh memperkasakan diri kita daripada fitnah Dajjal. Antara yang popular sekalinya ialah mengamalkan surah Al-Kahfi. Paling kurang 10 ayat surah Al-Kahfi. Okey. Kalau semua surah Al-Kahfi 110 ayat tu takutnya jadi berat pula. Okey. So sebenarnya 110 ayat tu tidak berat bagi orang yang biasa. Okey. Tapi kalau kata berat juga adalah akal 10 ayat. Sama ada 10 ayat yang pertama ataupun 10 ayat yang terakhir. Okey. Sebagai benteng, kita usaha membenteng diri kita daripada fitnah Dajjal. Okey. So fitnah Dajjal ni fitnah yang dahsyat. Nabi pun sebut wa asyaddu fitnatin yuntadhar, dan seberat-berat fitnah yang akan datang, ya, fitnah Dajjal. Wa alihi, ini yang terakhir. Wa alihi wa hum jami'u ummatil ijabati. Sebut kata alihi, keluarga, dan keluarganya, keluarga Nabi. Maka dia kena kepada siapa? Semua umat ijabah. Semua umat Nabi SAW yang menyahut seruan agama ini. So siapa yang beriman, siapa yang menyahut seruan Nabi kita Muhammad SAW, maka mereka dipanggil umat ijabah, dan mereka termasuk dalam keluarga Nabi SAW, keluarga besar Nabi SAW. Apabila sebut wa alihi, maka kena kepada semua umat ijabah, ya. Li khabari alu Muhammadin kullu taqiyyin, kerana ada khabar, ada hadis, ya, yang mengatakan bahwasanya alu Muhammadin, keluarga Nabi Muhammad itu, kullu taqiyyin, ialah semua orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moga kita tergolong, termasuk di kalangan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tapi walaupun susah sikit tu, dia punya keahlian untuk jadi keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu takwa. Kullu taqiyyin, semua orang yang bertakwa. Hadis ini di akhrajahu Tabarani, dikeluarkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Jami' As-Saghir dia. Wa huwa al-ansabu bi maqamid du'a, dan pengertian alihi dengan ummatil ijabah, jami'i ummatil ijabah ini, al-ansabu inilah yang paling munasabah sekali bi maqamid du'a, di maqam doa. So di maqam doa sebut kata alihi, ali Nabi, semua ummatil ijabah. Okey. So kalau dalam maqam yang lain seperti maqam zakat, iaitu keluarga Nabi Bani Hashim Bani Abdul Muttalib saja. So dia ada jelaskan depan. Walau asina, sekalipun mukmin itu ataupun umat ijabah itu umat ijabah yang asin, yang derhaka kepada Allah, mana yang buat maksiat maknanya. Okey. So sebut kata alihi kena kepada jami'i ummatil ijabah, walau asin, sekalipun mereka tu di kalangan orang yang buat maksiat lah. Li'annahum ahwaju ila du'ai min ghairihim, kerana mereka itu orang yang asin, lebih perlu kepada doa berbanding dengan orang yang bukan asin, orang yang taqi. Okey. Itu alasan disebut oleh Tuk Syarih kita. Wa amma fi maqamiz zakati, adapun maksud alihi pada maqam zakat, dalam bab zakat maknanya fal muradu bil ali hum banu hashimin wa banul muttalibi,
maka maksud dengan ali dalam bab zakat, ya, ia kena kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib sahaja. Okay. So dua banu ini, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, dua bani inilah yang tak boleh terima zakat. Ya, mereka ni tak boleh terima zakat. Zakat tak boleh bagi pada dia orang. Alright. Tapi walaupun mereka menerima hadiah. Mereka sama dengan Nabi lah dalam bab ini, iaitu mereka tidak menerima zakat manusia, tapi mereka menerima hadiah. Kalau nak bagi hadiah, okey. Tapi kalau nak bagi zakat, yang tu mereka tidak terima. Right? Itu maksud dengan ali dalam bab zakat kena kepada Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Adapun kalau disebut ali dalam bab yang lebih umum, maka dia kena kepada jami'i ummatil ijabati. Kena kepada semua umat Nabi SAW, ya, yang menyahut seruan Nabi, yang beriman, maknanya walaupun dia seorang yang asi, seorang penderhaka, seorang yang melakukan maksiat. Boleh saya kira dah cukup masa. Kita dah sampai ke situ. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib mana ya? Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung masuk kepada perbincangan akidah insya-Allah. Aktafi bihadzal qadr wa naltaqi insya-Allah في اللقاء المستقبلي إن شاء الله، في المستقبل إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.